Hari ini kami ingin membentangkan tentang tokoh pendidikan awal kanak-kanak, iaitu Jean Piaget. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pengenalan. Kanak-kanak merujuk kepada individu yang berada dalam fasa awal kehidupan manusia sebelum mencapai remaja. Definisi tepat bagi istilah ini boleh berbeza-beza bergantung kepada budaya dan undang-undang tempatan. Namun secara umum, kanak-kanak merangkumi fasa bayi hingga sekitar usia 12 tahun. Fasa ini sering dikaitkan dengan tahap perkembangan fizikal, kognitif dan sosial yang pesat. Definisi spesifik bagi kanak-kanak boleh berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya dalam bidang seperti pendidikan, perundangan atau penelitian psikologi kanak-kanak. Definisi Jean Piaget, kanak-kanak adalah individu yang aktif mencari dan mengasimilasi maklumat serta melalui peringkat perkembangan kognitif yang berbeza. Mereka membentuk pemahaman tentang dunia di sekeliling mereka. Menurut Friedrich Frobe pula, kanak-kanak belajar melalui bermain dan pendidikan prasekolah yang ideal memerlukan penggunaan aktiviti bermain dan alat permainan yang sesuai untuk memupuk perkembangan kanak-kanak dalam semua aspek kehidupan. John Henry Pestalozzi mengatakan bahawa kanak-kanak adalah individu yang perlu memahami dunia melalui pengalaman langsung dan aktiviti pembelajaran yang relevan dengan kehidupan harian mereka. Di Malaysia, agensi yang bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat. JKM merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Fungsi utama Jabatan JKM berkaitan dengan perlindungan dan pembangunan masyarakat, termasuklah melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Antaranya ialah perlindungan kanak-kanak, penyelidikan dan intervensi sosial, pembangunan masyarakat dan perkhidmatan kebajikan kanak-kanak. Perlindungan terhadap kanak-kanak adalah suatu keperluan yang mendasar dalam masyarakat. Kanak-kanak merupakan segmen yang paling lemah dan paling bergantung pada orang dewasa. Mereka memerlukan perlindungan untuk pelbagai sebab yang berkaitan dengan tahap perkembangan mereka, kelemahan dan kebergantungan. Mereka belum mempunyai kemampuan atau pengalaman yang mencukupi untuk melindungi diri mereka sendiri dan pelbagai ancaman di sekeliling mereka. Oleh itu, perlindungan dari orang dewasa, terutama warga keluarga dan masyarakat adalah penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Kanak-kanak adalah bahawa perlindungan, pemahaman dan sokongan yang cermat diperlukan untuk memastikan mereka tumbuh berkembang secara sihat dan selamat. Keselamatan kanak-kanak bukan hanya tanggungjawab keluarga tetapi juga masyarakat dan negara untuk memastikan hak serta keperluan asas mereka dilindungi demi masa depan yang lebih baik. Tokoh kami telah memilih seorang tokoh yang terkenal malah disegani satu dunia, iaitu Jean William Fritz Piaget atau dikenali sebagai Jean Piaget, ahli psikologi dan ahli epistemologi genetik terkemuka yang berasal dari Nantes, Switzerland. Beliau merupakan tokoh besar dalam bidang psikologi, terutamanya perkembangan kognitif dalam perkembangan kanak-kanak. Di sini, saya akan perkenalkan tentang beliau dengan lebih terperinci. Jean Piaget dilahirkan pada 9 Ogos 1896. Dia merupakan anak sejarawan bernama Arthur Piaget yang merupakan seorang profesor sastera dalam bidang sejarah, manakala ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean Piaget merupakan falsafah yang terkenal oleh kerana teori perkembangan kognitifnya yang mengkaji tentang bagaimana anak-anak mengembangkan intelektual sepanjang masa kanak-kanak. Sebelum teori Piaget, kanak-kanak sering dianggap sebagai orang dewasa mini. Sebaliknya, Piaget mencadangkan cara berfikir kanak-kanak pada asasnya berbeza dari cara orang dewasa berfikir.
Tidak lupa juga semasa remaja beliau amat meminati dalam bidang biologi dan epistemologi yang berkaitan dengan perkembangan dan perolehan pengetahuan manusia. Beliau banyak memberi sumbangan pada bidang psikologi setelah bekerja dengan Binet untuk membentuk kecergasan mental. Semasa bekerja dengan Binet, Piaget tidak berminat untuk melihat hasil jawapan yang betul yang diberikan oleh kanak-kanak, tetapi beliau lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Suka duka ceritanya, akhir sekali Jean Piaget meninggal dunia pada 17 September 1980 di Geneva, Swiss ketika beliau berusia 84 tahun. Tapi tidak lupa juga, beliau merupakan tokoh ilmiah yang amat dikagumi orang ramai sebagai pemikir ilmiah yang kreatif di Swiss. Remaja Jean Piaget. Yang pertama, beliau memulakan kerjanya sebagai penyelidik dengan menulis kertas pendek tentang burung gajah albino. Yang kedua, ditawarkan bekerja di sebuah muzium zoologi di Geneva, Swiss. Yang ketiga, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Neuchâtel pada tahun 1916 dan mendapat PhD pada tahun 1918 semasa berumur 22 tahun. Yang keempat, artikel pertama beliau adalah berkaitan dengan ilmu psikologi telah diterbitkan di dalam Journal de Psychologie. Yang kelima pula, Piaget menerima gelaran kehormat dari University Oxford dan Harvard. Yang keenam, beliau berkahwin dengan Valentine Chanteny pada tahun 1923. Tidak lupa itu, beliau membuat penilaian dan pengamatan terhadap anak-anaknya sendiri tentang psikologi. Yang ketujuh, memulakan tugasannya sebagai pengarah International Bureau of Education. Yang ke-8, dia juga dilantik sebagai ketua Swiss Society for Psychologists. Yang ke-9, Piaget telah menjadi pengurusi Experimental Psychology, pengarah makmal psikologi dan presiden Personal Psychology Switzerland. Selain itu, Piaget telah menjadi Presiden Commission Switzerland of UNESCO. Sama kegemilangan. Yang pertama, pada tahun 1960-an, barulah hasil karyanya diterjemahkan dan diterbitkan di Amerika Syarikat. Yang kedua, mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan teori psikologi. Yang ketiga, dikreditkan sebagai perintis teori konstruktivitis yang menunjukkan bahawa orang secara aktif. Yang keempat, menjadi asas dan pengaruh pada teori dan penyelidikan yang selanjutnya. Yang kelima, kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem saraf. Yang keenam, beliau telah mengembangkan 4 tahap tingkatan perkembangan kognitif yang akan terjadi selama masa kanak-kanak. Dari lahir hingga 6 tahun, kebolehan diri motornya berkembang dari semasa ke semasa. Diwujudkan lahir melalui tingkah laku, pendengaran, penyusunan, gerakan tangan, mempunyai pengertian tentang bahagian badannya yang tertentu. Perkembangan mental bayi sudah dapat dikatakan sebagai berada di tahap perkembangan daya kognitif. Yang terakhir, mengatasi masalah kaedah berjaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku. Tahap yang kedua adalah tahap pra-operasi, 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. Nyatanya bahawa proses perkembangan kognitif juga menjadikan kanak-kanak lebih sempurna. Merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Peningkatan perolehan bahasa dan pembentukan identiti diri. Yang ketiga adalah tahap operasi konkret yang berlaku semasa 7 hingga 11 tahun. Semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun, menjadikan kanak-kanak pada tahap ini gemar menanyakan sesuatu yang menarik minat mereka. Selain itu, belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Mereka juga memahami konsep-konsep konkret atau objektif seperti mengenali haiwan dan tumbuhan. Tingkat operasi formal 12 tahun ke atas. Operasi pemikiran formal dicapai, tidak lagi diperlukan dan operasi mental boleh dilaksanakan di kepala. Menggunakan istilah abstrak merupakan misi utama dalam operasi formal ini. Sumbangan Jean Piaget dalam dunia pendidikan.
Jean Piaget, ahli psikologi dan epistemologi terkenal dari Switzerland, memberikan sumbangan besar dalam bidang pendidikan. Beliau terkenal dengan teori-teorinya mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak yang telah mempengaruhi pendekatan pengajaran dan pembelajaran di seluruh dunia. Sumbangan Piaget kepada pendidikan termasuk beberapa aspek utama yang memainkan peranan penting dalam pemahaman dan pendekatan kepada proses pembelajaran kanak-kanak. Antara sumbangannya ialah teori perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah kerangka konsep yang melibatkan pemahaman tentang cara kanak-kanak mengembangkan pengetahuan dan memahami dunia di sekeliling mereka. Piaget mengembangkan teorinya melalui pemerhatian dan penyelidikan kanak-kanak, dan kerangka ini terkenal dengan tahap perkembangan kognitifnya. Dalam teorinya, Piaget mengenal pasti 4 peringkat utama, iaitu sensorimotor, praoperasi, konkret operasi dan operasi rasmi. Peringkat pertama, sensorimotor, berlaku pada bayi sehingga kira-kira 2 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak melihat dunia melalui deria dan aktiviti motor mereka. Mereka belajar tentang objek dan menyadari kewujudan objek yang tidak kelihatan. Peringkat kedua, praoperasi, melibatkan kanak-kanak dalam lingkungan umur 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini mula menggunakan simbol dan bahasa untuk mewakili objek dan konsep. Walaupun mereka mempunyai imajinasi yang kuat, mereka masih mengalami kesukaran dengan pemikiran logik formal. Peringkat ketiga, konkret operasi, berlaku kira-kira antara 7 hingga 11 tahun. Kanak-kanak pada peringkat ini dapat berfikir secara logik dalam konteks konkret dan memahami hubungan sebab akibat. Mereka mula dapat melakukan operasi mental dan memahami konsep matematik yang lebih kompleks. Peringkat keempat, operasi rasmi, bermula pada usia kira-kira 11 tahun ke atas. Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat berfikir secara abstrak dan menangani pemikiran hipotesis. Mereka dapat merancang dan menyelesaikan masalah secara logik dan memahami konsep yang kompleks. Teori Piaget memberikan sumbangan besar dalam bidang pendidikan dengan menekankan pentingnya memahami tahap perkembangan kognitif kanak-kanak dalam merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru menggunakan prinsip Piaget untuk mengatur bahan pembelajaran dan aktiviti yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif pelajar. Di samping itu, teori ini juga menekankan pentingnya pengalaman langsung, eksperimen dan interaksi aktif dalam pembelajaran kanak-kanak. Dengan menyadari peranan pembinaan pengetahuan diri oleh kanak-kanak, guru dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan dan merangsang. Oleh itu, teori perkembangan kognitif Jean Piaget terus menyediakan. Sumbangan kedua, aktiviti pembelajaran yang bersifat konstruktif. Sejalan dengan prinsip-prinsip Jean Piaget memberikan penekanan kepada peranan aktif kanak-kanak dalam membina pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan persekitaran. Antara contoh aktiviti pembelajaran yang bersifat konstruktif menurut pendekatan Piaget ialah eksperimen sains. Kanak-kanak dapat dilibatkan dalam eksperimen sains sederhana di mana mereka dapat menyusun hipotesis, melakukan eksperimen dan mengamati hasilnya. Aktiviti ini merangsang pemikiran saintifik dan membantu kanak-kanak membina pemahaman mereka tentang konsep sains. Selain itu, pembelajaran berasaskan projek, memberikan projek atau tugasan yang melibatkan penyelidikan dan kajian mandiri memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk mengembangkan minat mereka dan membina pengetahuan mereka sendiri.
Seterusnya, permainan peranan. Aktiviti permainan peranan membantu kanak-kanak mengaplikasikan pengetahuan dan konsep yang mereka pelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka boleh bermain peranan sebagai doktor, peniaga atau ahli sains yang memerlukan pemahaman terhadap peranan dan situasi tersebut. Di samping itu, menggunakan alat bantu pendidikan interaktif, penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran interaktif boleh membina pengalaman pembelajaran yang bersifat konstruktif. Aplikasi ini dapat dirancang untuk merangsang eksplorasi dan percubaan, membolehkan kanak-kanak membina pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif. Sumbangan ketiga ialah konsep konflik kognitif. Pertama sekali, konflik kognitif menggalakkan pertumbuhan kognitif dengan memerlukan individu untuk bertindak balas terhadap konflik antara pemahaman mereka yang sedia ada dan maklumat yang baru diperoleh. Proses ini menurut Piaget mendorong pembangunan dan memajukan tahap pemikiran individu. Konflik kognitif juga merupakan pemangkin pemikiran kritis. Apabila individu berhadapan dengan konflik antara apa yang mereka tahu dan situasi baharu yang kompleks, mereka berhadapan dengan tugas menganalisis, mempertimbangkan dan merangka penyelesaian. Inilah yang memberi peluang untuk pengembang kemahiran berfikir kritis yang penting dalam pembelajaran. Kepentingan konflik kognitif ditunjukkan dalam keupayaan individu untuk menyelesaikan masalah. Konflik menggalakkan pencarian penyelesaian yang mencukupi untuk menyelaraskan ketidakselarasan, menghasilkan keupayaan penyelesaian masalah yang lebih matang. Dengan cara ini, konflik kognitif mengasah keupayaan individu untuk menghadapi situasi yang kompleks dan abstrak. Di samping itu, konflik kognitif mempunyai kesan langsung terhadap pembentukan konsep dan skema baru. Ketidakseimbangan memaksa individu untuk menyusun semula pengetahuan mereka, membuat konsep baru atau mengubah skema kognitif yang ada. Secara keseluruhan, sumbangan konflik kognitif dan pemikiran Jean Piaget memperkaya pendekatan pendidikan dan pembangunan manusia. Konsep ini membuka jalan untuk pendekatan pembelajaran yang menekankan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan pembentukan pemahaman yang bermakna. Dengan memahami dan menggunakan prinsip-prinsip konflik kognitif, kita boleh menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan lebih mendalam untuk individu. Sumbangan keempat, pendidikan berpusatkan kanak-kanak. Pendidikan berpusatkan kanak-kanak adalah pendekatan yang memberikan penekanan pada keperluan dan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. Sumbangan Jean Piaget dalam konteks ini memainkan peranan penting dalam membentuk pendidikan yang lebih berkesan dan sesuai dengan keunikan setiap individu. Piaget mengidentifikasi 4 peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. Pendidikan berpusatkan kanak-kanak menggunakan pemahaman ini untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan, memastikan bahawa pendekatan pembelajaran adalah relevan dan mencerminkan keperluan kognitif pelajar pada setiap tahap. Teori Piaget menekankan pembelajaran yang bersifat konstruktif di mana kanak-kanak dianggap sebagai pembina aktif pengetahuan mereka sendiri. Pendidikan berpusatkan kanak-kanak memberikan peluang kepada pelajar untuk aktif terlibat dalam aktiviti pembelajaran yang membolehkan mereka mengkonstruk pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Piaget menyoroti peranan konflik kognitif dalam merangsang pertumbuhan intelektual.
Pendidikan berpusatkan kanak-kanak mencipta situasi di mana konflik kognitif dapat timbul, mendorong pelajar untuk merespon dan menyelaraskan konflik tersebut. Ini memberikan peluang untuk pemikiran kritis, analisis dan penyelesaian masalah. Pendidikan berpusatkan kanak-kanak mengakui keunikan setiap pelajar. Guru memahami perbezaan dalam gaya pembelajaran, tahap kognitif dan minat pelajar. Ini membolehkan guru merancang pengajaran yang disesuaikan dengan keperluan individu, membina pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan. Dengan menekankan peranan aktif kanak-kanak dalam pembelajaran, pendidikan berpusatkan kanak-kanak memberi kemandirian dan inisiatif dan menyusun pengetahuan mereka sendiri. Ini memberikan dasar yang kukuh untuk perkembangan peribadi dan intelektual. Oleh itu, pendidikan berpusatkan kanak-kanak sering melibatkan pembelajaran yang melalui permainan dan aktiviti praktikal. Ini mencipta situasi yang alami dan menyeronokkan, membolehkan pelajar belajar sambil bermain dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Sumbangan kelima, asimilasi dan akomodasi. Konsep ini memainkan peranan penting dalam cara individu melihat dunia dan mengatasi cabaran kognitif. Asimilasi adalah proses di mana individu mengintegrasikan maklumat baru ke dalam rangka pengetahuan yang sudah ada. Dengan kata lain, mereka cuba menyelaraskan pengalaman baru dan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Asimilasi melibatkan usaha memahami dan mengaitkan maklumat baru dengan konsep yang sudah ada dalam pemikiran individu. Sebagai contoh, bayangkan seorang kanak-kanak yang sudah tahu bahawa haiwan berkaki empat adalah kucing. Apabila dia melihat kuda buat kali pertama, dia mungkin cuba mengasimilasikan pengalaman itu dengan memasukkan kuda itu ke dalam konsep haiwan berkaki empat yang sedia ada. Sebaliknya, akomodasi berlaku apabila individu tersebut harus mengubah kerangka pengetahuan yang sudah ada untuk dapat mengatasi maklumat baru yang tidak dapat diasimilasi dengan betul. Akomodasi melibatkan penyesuaian atau perubahan dalam cara individu melihat dunia. Dalam contoh sebelumnya, jika anak menyedari bahawa kuda mempunyai perbezaan dengan kucing, dia akan mengalami tempat tinggal dengan memperluas konsep berkaki empat untuk memasukkan jenis haiwan lain seperti kuda. Kedua-dua konsep ini, asimilasi dan akomodasi, bekerjasama dalam pembentukan minda dan pemahaman individu. Proses ini tidak selalu berjalan lancar dan kadang-kadang individu mengalami ketidakseimbangan kognitif atau konflik kognitif apabila maklumat baru tidak dapat diselaraskan dengan pemahaman yang ada. Ia menggalakkan individu untuk mencari penyelesaian atau pemahaman baru. Merangsang pertumbuhan kognitif. Dengan konsep asimilasi dan akomodasi, piaget menyediakan rangka kerja penting dalam memahami bagaimana individu membina pengetahuan mereka dan mengatasi cabaran kognitif sepanjang hayat mereka. Menekankan pembelajaran aktif. Jean Piaget memberikan penekanan yang kuat kepada pembelajaran aktif dalam pandangannya. Menurut Piaget, kanak-kanak bukan sahaja penerima maklumat pasif, tetapi mereka adalah pembangun aktif pengetahuan mereka sendiri. Antara pembincangan mengenai penekanan Piaget terhadap pembelajaran aktif ialah belajar melalui aktiviti. Menurut Piaget, kanak-kanak belajar melalui aktiviti fizikal dan penerokaan dunia di sekeliling mereka. Mereka secara aktif mencipta pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Oleh itu, pendidik diharapkan dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk terlibat secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran seperti eksperimen, penerokaan persekitaran dan manipulasi objek. Piaget menekankan pentingnya eksperimen dan aktiviti praktikal dalam pembelajaran. Melalui eksperimen, kanak-kanak dapat memerhatikan, merasakan dan mengalami konsep yang sedang dikaji. Ini memberi mereka peluang untuk mengkonsep, mengasimilasi dan menampung maklumat baru. Seterusnya, konsep konstruktivisme. Konsep konstruktivisme meletakkan asas untuk penekanan Piaget pada pembelajaran aktif. Kanak-kanak bukan sahaja penerima maklumat tetapi mereka juga membina pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan persekitaran dan orang lain. Pendidik bertindak sebagai fasilitator yang menyokong proses konstruktif ini. Di samping itu, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran aktif juga melibatkan aspek kolaboratif. Piaget mengiktiraf peranan interaksi sosial dalam pembelajaran kanak-kanak. Perbincangan kerja kumpulan dan perkongsian idea memberi peluang kepada anak-anak untuk belajar antara satu sama lain dan membina persefahaman bersama. Melalui penekanan beliau terhadap pembelajaran aktif, Piaget membantu membentuk paradigma pendidikan yang menekankan pelibatan aktif kanak-kanak dalam pembelajaran mereka. Dengan menyediakan peluang untuk penerokaan refleksi dan pembinaan pengetahuan sendiri, pendekatan ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang pertumbuhan kognitif dan perkembangan pemikiran kritis. Okey, untuk implikasi sumbangan Jean Piaget dalam dunia pendidikan, penerangannya yang luas tentang perkembangan kognitif telah menjadikan Piaget seorang tokoh penting dalam bidang psikologi. Dalam teori kognitif kanak-kanak, Piaget menekankan pengubahsuaian diri dalam persekitaran seseorang. Perkembangan kognitif seseorang individu adalah penting untuk ini. Secara teorinya, pembelajaran berlaku dalam proses pengubahsuaian diri dalam alam sekitar melalui pengalaman yang diperoleh oleh seseorang melalui interaksi dengan orang lain dan objek atau benda yang terdapat dalam alam sekitar mereka. Okey, untuk kesan sumbangan Jean Piaget dari segi pendidikan, Jean Piaget seorang psikologi perkembangan terkenal, memberi kesan yang besar dan mengubah paradigma pendidikan. Sebagai contoh, dia menunjukkan bahawa dia mempunyai pemahaman yang mendalam tentang peringkat perkembangan kognitif anak, memberi tumpuan kepada pembelajaran aktif dan bagaimana konstruktivisme boleh digunakan untuk mengajar. Selain itu, Piaget mempunyai pemahaman yang luas tentang pelbagai peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. Ini membolehkan guru memahami dan menghargai perbezaan yang wujud dalam tahap ini. Dengan mengetahui tahapan perkembangan kanak-kanak, pendidik boleh menyediakan pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan pelajar mereka. Justru konsep konstruktivisme yang diperkenalkan oleh Piaget menyoroti pentingnya pembelajaran aktif. Guru diundang untuk menjadi fasilitator pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dalam materi pembelajaran. Konsep ini telah mengubah pendekatan tradisional yang lebih bersifat pasif. Okay. Untuk akhir sekali, pemahaman yang kritis tentang proses pembelajaran boleh dicapai melalui pendekatan Piaget. Siswa dan guru diberi peluang untuk memikirkan dan menganalisis cara mengetahui pembelajar untuk tahap perkembangan dan kemampuan kognitif yang sedang berkembang. Dalam keseluruhan, kesan Jean Piaget terhadap pendidikan termasuk perubahan paradigma pendidikan. Ia beralih daripada model pengajaran yang lebih pasif kepada model pengajaran yang lebih aktif dan berpusat pada pemahaman konsep yang lebih mendalam.
Pendidikan moden terus dibentuk oleh pemahaman ini yang membina asas untuk pendidik yang lebih sesuai dan berkesan dengan perkembangan pelajar. Okey, seterusnya kesan sumbangan Jean Piaget dari segi pemahaman moral kanak-kanak. Melalui penyelidikan yang dilakukan, Piaget memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara kanak-kanak mengembangkan pemahaman mereka tentang apa yang betul dan salah. Piaget mengembangkan teori moral yang menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang benar dan salah. Implikasinya adalah pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan moral dan bagaimana mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak. Okey, Piaget mengatakan bahawa kanak-kanak berkembang secara moral dalam dua tahap utama, tahap moral heteronomi dan tahap moral otonomi. Anak-anak pada tahap heteronomi melihat aturan sebagai tetap dan tidak boleh diubah pada tahap otonomi. Sebaliknya, mereka belajar tentang hukum dan keadilan yang lebih abstrak. Dengan bantuan ini, dasar dibuat untuk mencipta teknik pengajaran moral yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif kanak-kanak. Okey, seterusnya, konsep konflik kognitif yang dicipta oleh Piaget menawarkan perspektif tentang bagaimana anak-anak menangani situasi moral yang bertentangan. Dalam situasi konflik moral, mereka menghadapi pertentangan antara kebiasaan mereka yang sedia ada dan pandangan mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, konflik dilihat sebagai peluang untuk pertumbuhan moral dengan orang tua dan guru membantu dalam pembincangan dan refleksi kanak-kanak. Piaget menyatakan bahawa anak-anak belajar nilai moral dengan merenung pengalaman mereka sendiri. Hal ini menekankan betapa pentingnya memberi anak-anak peluang untuk berfikir tentang perkara yang mereka lakukan dan membangunkan rasa bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka sendiri. Program pendidikan moral yang mengambil kira tahap perkembangan anak didorong oleh teori Piaget. Strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap kognitif guru boleh digunakan untuk mendorong pemahaman konsep moral secara lebih mendalam. Okey, seterusnya kesan sumbangan Jean Piaget dari segi psikologi klinis. Jean Piaget, seorang tokoh dalam bidang psikologi klinis, telah banyak membantu kita memahami perkembangan kognitif kanak-kanak. Pemahaman tentang tahap perkembangan anak membantu dalam penilaian dan intervensi masalah perkembangan pada peringkat awal. Ini boleh membantu anak-anak yang mengalami masalah pembelajaran atau perkembangan dengan lebih baik. Selain itu, pemahaman mendalam Piaget tentang peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak menjadikannya penting dalam psikologi klinis. Ini menjadi garis panduan untuk mencari dan memahami masalah mental dan keperluan yang berbeza pada setiap tahap perkembangan. Dengan mengetahui ini, pakar perubatan boleh mencipta intervensi yang lebih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif klien. Teori Piaget membentuk terapi berbasis kognitif, terutamanya untuk kanak-kanak dan remaja. Fokus terapi ini adalah untuk memahami cara klien berfikir yang boleh mempengaruhi perilaku atau kesihatan mental mereka. Oleh itu, beberapa daripada kesan psikologi klinis Jean Piaget termasuk penciptaan kaedah pengukuran baharu, penggunaan teori tahap kognitif dalam proses penilaian dan penekanan pada hubungan antara kesihatan mental dan perkembangan kognitif. Pemahaman yang mendalam tentang tahap perkembangan kognitif setiap orang adalah asas kepada pendekatan psikologi klinis yang komprehensif dan bermaklumat yang dibangunkan oleh kontribusi ini. Okey, seterusnya kesan sumbangan Jean Piaget dari segi pemahaman perilaku. Piaget menunjukkan bahawa perkembangan emosi dan kognitif berkaitan. Pemahaman ini boleh membantu menjelaskan cara emosi dan kognisi berinteraksi dan memberi kesan kepada perilaku manusia. Peningkatan pemahaman tentang perilaku manusia dampaknya terhadap pemahaman perilaku lebih luas walaupun tumpuan utamanya adalah pada perkembangan kognitif anak-anak.
Teori konstruktivisme yang ditekankan oleh Piaget menekankan bahawa orang ramai membangunkan pemahaman mereka melalui interaksi aktif dan persekitaran mereka. Ini menunjukkan bahawa perilaku adalah hasil daripada proses mental dan konstruksi pengetahuan, bukan hanya respon tetapi stimulus. Selain itu, teorinya bahawa pengalaman kognitif dan pemikiran memainkan peranan penting dalam cara orang bertindak telah membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perilaku. Justru, terapi kognitif yang tertumpu pada pemahaman dan pengubahsuaian pola fikir yang mendorong perilaku telah dibangunkan oleh idea Piaget. Terapi kognitif bertujuan untuk mengetahui bagaimana kognisi mempengaruhi emosi dan perilaku yang membolehkan penyelesaian perilaku yang lebih berkesan. Oleh itu, Jean Piaget memberikan perspektif yang luas dan menyeluruh tentang cara kita memahami perilaku manusia. Dia menekankan betapa pentingnya pengalaman dan kognisi dalam membentuk cara orang bertindak dan berinteraksi dengan dunia mereka. Kesan sumbangan Piaget dari segi penelitian ilmiah. Dalam bidang psikologi perkembangan, kaedah percubaan dan observasi telah digariskan oleh Piaget. Peneliti boleh memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses perkembangan kognitif dengan menggunakan kaedah ini. Jean Piaget, seorang psikologi dan epistemologis Swiss, banyak membantu dalam penyelidikan ilmiah, terutamanya dalam epistemologi genetik dan psikologi perkembangan. Selain itu, teori tahap perkembangan kognitif yang dibangunkan oleh Piaget menunjukkan bagaimana manusia memahami dunia sekitar mereka pada tahap perkembangan tertentu. Penelitian ini menyediakan asas yang kukuh untuk memahami cara anak-anak dan remaja berfikir, memproses data dan membangunkan pengetahuan. Seterusnya, pemahaman kita tentang pembelajaran sangat dipengaruhi oleh teori konstruktivisme Piaget. Pendekatan pendidikan dan pembelajaran kontemporari telah dipengaruhi oleh idea bahawa belajar bukan sahaja mendapat maklumat pasif tetapi juga aktif, membangunkan pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Oleh itu, penelitian Piaget telah mempengaruhi psikologi kognitif moden. Pemahaman tentang cara orang membangunkan pengetahuan dan memproses data masih bergantung pada konsep seperti asimilasi, akomodasi dan skema kognitif. Keputusannya ialah pendidikan Jean Piaget membentuk asas psikologi, perkembangan, epistemologi, genetik dan pendekatan konstruktivis pada pembelajaran. Hal ini dia terus memainkan peranan penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana manusia belajar dan berkembang sepanjang hayat mereka. Lain sekali, kesan sumbangan Jean Piaget dari segi pengembangan teori perkembangan. Teori perkembangan dibangunkan oleh karya Piaget. Teori ini membantu menguraikan pemahaman kita tentang bagaimana manusia berkembang sepanjang hayat mereka. Jean Piaget, seorang psikologi dan epistemologis termuka di abad ke-20, banyak membantu dalam pembangunan teori perkembangan kanak-kanak. Penelitian dan pemikiran kreatif Piaget membina asas penting untuk pemahaman kita tentang bagaimana kanak-kanak membangunkan pengetahuan, memproses data dan memahami dunia mereka. Pengembangan idea tentang tahap perkembangan kognitif adalah salah satu hasil terbesar Piaget. Sepanjang perkembangan kanak-kanak, teorinya menawarkan perspektif yang sistematik tentang cara anak-anak bertindak melalui tahap sensori motor, praoperasi, konkret operasional dan formal operasional. Ini menyediakan asas yang kukuh untuk memahami perubahan kualitatif dalam pemikiran kanak-kanak. Teori Piaget membentuk asas pendidikan dan perkembangan psikologi. Banyak pendidik dan peneliti mendapat inspirasi daripada ideanya yang inventif dan kaedah pendidikan yang unik untuk memahami dan mencipta teori perkembangan anak. Hal ini, Jean Piaget mempunyai banyak kesan yang besar. Sumbangannya yang boleh membolehkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kognitif kanak-kanak dan memainkan peranan penting dalam pengembangan pendidikan dan ilmu psikologi.
Seterusnya, untuk kesimpulan, saya serahkan kepada Syafiqah. Piaget tidak hanya memberikan impak besar terhadap bidang psikologi, tetapi lebih kepada mempengaruhi pendidikan anak-anak secara mendalam. Beliau juga menerangkan bahawa perkembangan pemikiran adalah proses pengajaran dan pembelajaran, memainkan peranan penting dalam membentuk pendekatan pendidikan moden pada masa kini. Ia juga menjadi asas yang kukuh dalam menerjemahkan idea Piaget dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Menerima dan mencukupi ilmu pengetahuan yang telah dimanipulasi melalui proses interaksi pada persekitaran menerangkan bagaimana pelajar mengalami, memahami dan mengingati semua informasi dan ilmu pengetahuan, memainkan peranan utama dalam pemahaman kita mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak. Sekian, terima kasih.